Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Ustaz Hamdan bin Hamid dari SMK Darul Ihsan Selayang Baru. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Kemuliaan Berdikari dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4, bidang hadis, pelajaran yang ke-9 dalam buku teks. Boleh rujuk muka surat 61 sehingga 64. Objektif pembelajaran yang pertama, membaca hadis dengan betul. Yang kedua, menyatakan maksud hadis. Yang ketiga, menjelaskan konsep berdikari. Yang keempat, menerangkan kelebihan berdikari dalam kehidupan. Dan yang kelima, merumuskan pengajaran hadis. Baca hadis dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Riwayat Al-Bukhari. Okey, seterusnya baca hadis dengan betul dan fahami maksudnya. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri. Maksudnya, jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya, iaitu untuk dijual, khairun lahu min an yas'ala ahadan. Pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang, fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Dalam hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya kita bekerja dan juga berdikari. Kalau kita tengok, antara pekerjaan para Nabi dan Rasul untuk menyara kehidupan keluarga, mereka ada contohnya seperti Nabi Adam. Dia bekerja sebagai petani. Nabi Idris, dia bekerja sebagai tukang jahit. Nabi Musa bekerja sebagai penternak kambing. Nabi Daud bekerja sebagai tukang besi. Seterusnya Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu. Dan contoh yang terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja sebagai pengembala kambing dan juga peniaga. Jadi betapa pentingnya kita bekerja dan mencontohi para nabi dan rasul yang sama-sama mereka bekerja untuk menyara kehidupan keluarga mereka. Okay, seterusnya kita tengok pula konsep berdikari. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep berdikari ini? Kita tengok maksud berdikari. Berdikari ini ialah berusaha sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Maksudnya dia berusaha dengan diri dia sendiri, bekerja. Dia tidak bergantung kepada bantuan orang lain, meminta-minta kepada orang lain. Baik, seterusnya kita tengok pula konsep berdikari. Yang pertama, konsep berdikari ini ialah dengan menggunakan potensi diri yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tubuh badan kita yang sihat. Kita kena berdikari, bekerja. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita akal fikiran. Kita gunakan akal fikiran tersebut. Baik, yang kedua, membebaskan diri daripada bergantung pada pihak yang lain.
Yang ketiga, meyakini kemampuan diri untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Kita yakin kepada diri kita sendiri. Kita mampu bekerja. Kita mampu melakukan tugasan yang diamanahkan. Yang keempat, berazam dengan hemah yang tinggi untuk meningkatkan kualiti. Bila kita bekerja, kita berazam untuk meningkatkan kualiti kerja kita. Dan yang terakhir, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memajukan diri kita. Baik, itulah di antara konsep berdikari. Seterusnya, kelebihan berdikari. Apakah kelebihan kita berdikari ini? Yang pertama, dari segi agama. Menjadikan Islam itu dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Kalau umat Islam ni malas berusaha, malas berdikari, malas bekerja, menjadikan Islam itu dipandang rendah oleh orang lain. Jadi, bila kita berdikari, menjadikan Islam itu dipandang tinggi. Itu dari segi agama. Yang kedua, dari segi ekonomi pula. Dari segi ekonomi, mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Sebab berusaha dengan diri sendiri. Seperti dalam hadis itu, menjual kayu api, menanggung dan menjual kayu api itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Yang ketiga, dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan, melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi melalui penerokaan ilmu dan juga kemahiran. Dan yang terakhir, memperkasakan dari segi kemasyarakatan pula. Dari segi kemasyarakatan, memperkasa daya saing masyarakat untuk mempertingkat taraf kehidupan. Sebab masing-masing bekerja berdikari, jadi itu akan memperkasakan daya saing masyarakat. Seterusnya, yang terakhir ialah pengajaran hadis. Pengajaran hadis, yang pertama, kita tengok dia punya pendahuluan. Sebagai umat Islam, kita hendaklah, kita gunakan ayat ni bila nak menjawab pengajaran hadis. Sebagai umat Islam, kita hendaklah, yang pertama, memandang mulia kepada pekerjaan yang halal, walaupun hasilnya sedikit. Walaupun pekerjaan tersebut hasil sedikit, tetapi dia halal, kita pandang dia mulia. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta dan bergantung pada orang lain demi memelihara kemuliaan dan maruah diri. Yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Yang keempat, sebagai umat Islam, kita hendaklah membantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut keupayaan agar hidup dirahmati. InsyaAllah, jumpa lagi pada pelajaran yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.